Didik TV KPM. Kita akan lihat seterusnya. Apa dia? Bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan? Okey, baik. Boleh kita teruskan? Okey, Akmal dan murid di rumah. Penyakit berjangkit, tadi kita dah tengok dia disebarkan oleh patogen iaitu organisma yang menyebabkan penyakit. Okey, baik. Patogen ini tadi kita dah belajar iaitu virus, bakteria, protozoa, kulat dan juga cacing. Okey, patogen tadi dipindahkan daripada seorang mangsa iaitu host kepada mangsa yang lain melalui vektor dan juga medium seperti air, udara dan sentuhan. Okey. Vektor, tadi kita nak kenal tak siapa tu vektor? Siapa pula? Vektor kat depan tu adalah itulah dia vektor yang membawa patogen tadi iaitu tikus, lipas, lalat dan juga nyamuk. Orang kata apa? Haiwan-haiwan perosak ya? Betul, haiwan perosak. Okey. Mangsa tadi pula ialah host yang lemah dan mudah dijangkiti. Okey, setelah dijangkiti penyakit, mangsa tadi akan menunjukkan gejala yang tertentu. Maknanya tadi batuk tu adalah menunjukkan gejala seseorang telah dijangkiti oleh penyakit tersebut. Tapi macam tadi saya lakukan hanya sekadar gimmick juga. Cikgu jangan risau, cikgu. Jangan risau, saya tak risau. Okey, baik. Kita lihat pula cara jangkitan penyakit ya, murid-murid di rumah. Ada pertama penyakit bawaan ataupun medium udara. Yang kedua penyakit bawaan air. Yang ketiga penyakit jangkitan penyakit melalui sentuhan. Penyakit melalui vektor. Jadi ini semua adalah pembawa-pembawa penyakit. Okey, baik. Seterusnya kita lihat jangkitan bawaan udara terbahagi kepada dua, iaitu jangkitan titisan dan juga jangkitan habuk. Okey, untuk jangkitan titisan, percikan titisan air yang mengandungi patogen daripada mulut dan hidung pesakit melalui bersin, batuk, bercakap, menguap dan bernafas. Itu yang tadi terbatuk-batuk tu sebenarnya dia akan mengeluarkan percikan. Yang boleh menyebarkan patogen. Sama juga dengan selsema kan cikgu apabila kita bersin kan? Ya, betul. Dia boleh menyebarkan lagi patogen kepada orang lain. Okey, manakala jangkitan habuk pula adalah bakteria di dalam air ludah pesakit yang sudah kering dan membentuk spora dan disebarkan bersama habuk oleh angin. Okey, baik. Seterusnya, contoh-contoh penyakit bawaan udara adalah tuberkulosis, selsema, sindrom pernafasan akut teruk ataupun SARS, influenza A, H1N1, cacar air dan COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit bawaan udara. Okey, baik. Seterusnya, langkah pencegahan yang pertama tadi tutup mulut dan hidung semasa bersin, batuk dan menguap. Okey, manakala seterusnya tidak meludah merata-rata. Okey, seterusnya elakkan pergi ke tempat yang sesak dan pastikan tempat tinggal cukup cahaya. Kerana cahaya matahari boleh membunuh patogen ataupun organisma-organisma yang menyebabkan penyakit. Boleh cikgu boleh sebab matahari ada pancaran daripada UV, sinaran UV. Okey. Baik, seterusnya penyakit bawaan air pula ya Akmal. Seterusnya berlaku di kawasan yang tidak mempunyai bekalan air paip terawat, sistem sanitasi yang tidak sempurna dan juga di kawasan banjir. Bagaimana ia dibawa? Contohnya seseorang menggunakan tandas yang dibina di atas sungai. Tinjanya tadi iaitu najisnya mengandungi patogen dan masuk ke dalam air sungai dan mencemarkan air sungai. Ada pula individu lain dia mengambil air sungai tadi dan dia terminum air yang tercemar tadi. Jadi dia boleh dijangkiti penyakit melalui air. Okey, jadi macam mana nak mencegahnya? Pertama kita lihat contoh penyakit bawaan air adalah kolera ataupun taun, demam kepialu dan juga disentri ameba. Jenis penyakit yang sakit perut lah. Okey, langkah pencegahan apa yang perlu kita buat? Campurkan klorin di dalam kolam renang dan juga sistem bekalan air. Seterusnya binalah tandas yang sempurna dan seterusnya cuci tangan dengan sabun sehingga bersih. Ini kita kerap lakukan ya. Seterusnya perlu mendidihkan air minuman dengan sempurna sebelum minum. Ya, itu cukup penting sebenarnya cikgu sangat penting ya Akmal dan murid-murid. Seterusnya kita lihat pula bagaimana jangkitan penyakit melalui sentuhan. Jom. Jangkitan berlaku akibat tersentuh kulit yang telah dijangkiti atau memakai pakaian pesakit. Contoh penyakit kurap dan panau. Jangan pakai baju orang lain ya, ditakuti dia ada penyakit panau ataupun kurap.
Jadi penyakit panau dan kurap ini adalah disebabkan oleh kulat. Ingat lagi tadi patogen, salah satunya adalah kulat. Kulat, betul. Okey, jadi macam mana nak mengelakkan? Yang pertama, mandi setiap hari, terutamanya selepas bersenam dan berpeluh. Okey, seterusnya memakai pakaian yang bersih dan pastikan tukar baju setiap hari. Betul. Okey. Seterusnya jangan berkongsi tuala ataupun pakaian dengan orang lain. Okey, dan seterusnya kerap basuh tangan dengan sabun. Ini pun penting. Okey, baik. Ya. Sekarang kita nak lihat pula jangkitan penyakit melalui vektor. Okey. Vektor tadi haiwan-haiwan yang memindahkan patogen dari satu mangsa ke mangsa yang lain. Daripada individu A ke individu B contohnya. Okey, jadi kita lihat dulu vektor iaitu vektor lipas dan juga lalat. Okey, dia membawa patogen iaitu bakteria Salmonella typhi. Okey, jadi bakteria ini akan menyebabkan penyakit kepialu. Okey, jadi lipas dengan lalat boleh menyebabkan penyakit kepialu melalui cara jangkitan dia makanan dan air yang tercemar. Okey. Baik, seterusnya kita lihat vektor nyamuk. Kenal ya, ini adalah nyamuk Aedes. Nyamuk dia ada belang-belang putih dekat badan kan, dekat seluruh badan. Apa yang dibawa? Okey, pertama dia boleh membawa virus denggi dan yang kedua dia juga boleh membawa virus Zika. Okey, apabila nyamuk Aedes membawa virus denggi lalu dia menggigit individu ataupun orang, dia akan menyebabkan demam denggi. Okey, tetapi kalau dia bawa virus Zika, dia boleh menyebabkan demam Zika. Demam Zika. Okey, dibawa oleh vektor yang sama. Nyamuk denggi nyamuk Aedes tadi tu yang ada gambar di situ dia berbelang putih. Okey, seterusnya kita tengok vektor nyamuk juga. Nyamuk Anopheles, tapi dia nyamuk Anopheles betina sahaja. Okey, nyamuk ni atau dikenali sebagai nyamuk tiruk, dia membawa patogen Plasmodium malari. Ini adalah sejenis protozoa. Okey, cara jangkitan melalui gigitan dan juga dia boleh membawa penyakit malaria. Okey, bahaya ya nyamuk ni. Okey, seterusnya kita lihat tikus. Tikus dia membawa patogen iaitu bakteria Leptospira sp. Okey, cara jangkitannya adalah melalui tanah, makanan dan air yang tercemar. Jadi dia akan menyebabkan penyakit leptospirosis. Okey, dia punya simptom, gejala dia lebih kurang sama macam denggi berdarah. Okey, melibatkan sendi, sakit kepala, muntah. Okey, dan ini juga penyakit yang boleh membawa maut. Okey, baik. Kita dah sampai. Nampaknya. Kita nak uji siapa pula, cikgu? Kita nak uji Akmal dan murid di rumah lah. Okey, cikgu. Okey, baik. Cikgu gunakan peta titi supaya kita lihat dulu medium jangkitan. Lepas tu kita akan lihat contoh penyakit. Okey, Akmal boleh ke papan soalan. Baik. Okey, mula kita tengok Akmal nyatakan ya penyakit bawaan udara. Ada pilihan jawapan kan? Cuba pilih. Yang mana penyakit bawaan udara? Yang ini cikgu semestinya cikgu. Apa? Ini dia. Sebab saya nampak saja kata kuncinya penyakit yang orang kata semua tahulah kan, seperti H1N1, SARS dan juga Selesema. Jadi jawapannya adalah bawaan udara, Cikgu Nisa. Tepat sekali. Betul, Akmal. Okey, jadi saya tampal di sini, Cikgu. Ya, tampal di bawah contoh penyakit bawaan udara. Okey, kita cari pula contoh penyakit bawaan air, Akmal. Ini tu dia, Cikgu. Apa dia tu? Dah jumpa dah. Okey, apa dia? Antaranya ada taun ataupun kolera. Selepas itu, kita juga ada demam kepialu. Dan yang terakhir adalah dysentery ameba. Yang mana ini merupakan penyakit melalui bawaan air, Cikgu. Air kotor, air banjir, air yang tidak dirawat dengan baik. Okey, saya tampal, Cikgu. Okey, dan yang terakhir sekali adalah kalau melalui sentuhan semestinya panau dan juga kurap. Okey, saya tampal, Cikgu. Tepat sekali, Akmal. Boleh tampal. Okey. Okey, Akmal boleh pilih. Nak thumbs up yang mana? Cikgu, ni betul semua ni, Cikgu? Betul sekali. Terbaiklah. Terima kasih juga kepada murid-murid di rumah kerana kita telah menjawab bersama-sama. Jadi ini adalah untuk anda, iaitu bukan sahaja saya tapi kami semua pandai. Okey, saya tampal, Cikgu. Di sebelah ini. Okey, siap, Cikgu. Ini tadi jawapan Cikgu paparkan untuk tatapan murid-murid. Okey, baik. Seterusnya kita ada soalan. Okey, Akmal. Okey. Boleh Akmal berikan satu contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteria?
Banyak sebenarnya cikgu. Okey, boleh bagi satu contoh. Okey, satu saja. Saya rasa kalau melalui bakteria cikgu banyak sangat, tapi saya nak jawab 3 boleh ke? Boleh Akmal. Okey, kalau bakteria semestinya ini cikgu kolera. Kolera. Aha. Okey, lagi ada pilihan lain? Kolera, lepas tu cikgu juga ada memberitahu tadi kepialu, dan juga yang satu tu saya susah nak sebut lah cikgu. Leptospirosis. Takut saya tersalah sebut lain pula nama penyakit tu jadi. Okey, baik kita tengok. Kolera, kepialu dan leptospirosis. Ya, cikgu mungkin cikgu boleh terangkan lagi sekali, leptospirosis ini merupakan penyakit yang dibawa oleh vektor tikus. Yap. Disebabkan oleh bakteria Leptospira sp. Yes. Okey. Baik, seterusnya apa penyakit yang disebabkan oleh virus? Saya rasa semua tahu cikgu. Semua tahu Kita ni. sebut sama-sama iaitu COVID-19 cikgu. Betul sekali Akmal dan murid-murid. So virus COVID-19 dan juga ni denggi. Denggi betul? Dan Zika. Zika. Ini penyakit yang jangan main-main lah kan. Betul, penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit berjangkit yang berbahaya. Betul. Ya, betul ke cikgu jawapannya? Betul? Dah dekat situ dah. Ya, aku mahu sebut tadi. Okey. Jadi cikgu. Akmal boleh pilih mewakili rakan-rakan kita di rumah. Ini dia. Thumbs up lagi. Ya, kami pintar. Betul. Okey, jadi ini untuk kita semua juga yang bantu bersama-sama dengan saya tadi. Wah. Okey. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh meringkaskan apa yang kita dah belajar di dalam slot kali ini cikgu kan. Maksud saya di yang tadi itulah. Berjangkit apa semua tu kan. Okey, penyakit berjangkit dengan penyakit tak berjangkit. Penyakit berjangkit ni macam kita tahu denggi, COVID-19 dan penyakit berjangkit juga disebabkan oleh patogen ataupun organisma yang menyebabkan penyakit seperti bakteria dan virus. Dan bakteria dan virus ini juga dibawa oleh vektor-vektor tertentu seperti tikus, nyamuk, lipas. Okey, itulah dia. Ya, sebab itulah kita juga salah satunya rajin-rajin apabila balik rumah cikgu kan, mandi terus. Jangan melengah-lengahkan. Lepas tu kerap basuh tangan walaupun nampak ianya mudah. Macam bersih kan, tapi sebenarnya tangan kita ni mengandungi banyak patogen. Betul, ataupun bakteria juga kan kita boleh panggil. Didik TV KPM